Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Ya, kita berada pada muka surat 397 hari ini. Muka surat 397, hadis yang ke-137 bracket 13. Hadis yang ke-13 dalam bab yang keempat pada Kitabul Iman, iaitu bab sabitnya azabil kubur, sabitnya azab kubur, adanya azab di dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قام رسول صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة رواه بخاري هكذا وزاد النسائي حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله فيك ماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم في آخر قوله قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبور قريبا من فتنة الدجال. Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terjemuh bin Abu Bakar, tapi baca binti Abi Bakar. Itu kaedah bacaan lah, dipanggil i'rab di dalam bahasa Arab. Jadi dalam Melayu dia tidak ada i'rab. Dia cuma ada ism saja, nama saja, kata nama dan kata perbuatan dan kata hubung, begitu. Tapi dalam Arab ni dia ada i'rab. Sebab tu kita baca An Asma'a binti Abi Bakr. Terjemah Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, dua-dua sahabat. Rasulullah SAW telah bangun berkhutbah dan baginda telah menyebut tentang fitnah kubur yang seorang itu akan diuji di dalamnya. Apabila baginda menyebut tentang perkara tersebut, orang Islam mula berteriak, menangislah. Menangis dengan kubur ni, Allah, menangis. Diriwayatkan daripada Imam Bukhari begini, Imam Nasai, dalam riwayat Imam Bukhari lah, dalam Imam Nasai telah menambah di dalam riwayatnya, teriakannya mereka menghalang. Aku memahami percakapan Nabi, oleh kerana jemaah tu sedang menangis semasa Nabi menyampaikan tazkirah tentang kubur atau berkhutbah tentang kubur. Jadi aku tak dengar last tu apa Nabi kata. Teriakan mereka menghalang aku memahami percakapan Nabi. Apabila tangisan itu reda, bila orang dah cool sikit, aku telah bertanya kepada lelaki yang dekat denganku, iaitu kerabatku, wahai si fulan, moga Allah berkati kamu.
apa yang diucapkan oleh Rasulullah pada akhir percakapan baginda. Katanya perawi tadi, kata lelaki yang berdekatannya, iaitu warisnya tadi, telah diwahyukan, Nabi kata, telah diwahyukan kepadaku bahawa kamu akan diuji di dalam kubur seumpama fitnah Dajjal. Sebagaimana umat ini akan diuji dengan Dajjal nanti, begitulah juga akan diuji dengan fitnah-fitnah di dalam kubur. Okey. Penerangan. Beliau lebih tua. Sayyidina Asma' ni siapa? Sayyidina Asma' ni, beliau adalah lebih tua daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dua beradik anak kepada Sayyidina Abu Bakar, iaitu Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah daripada alif itu dia mesti ada mat sikit. Aisyah. Beliau wafat 10 hari selepas 10 hari anak beliau Abdullah bin Zubair wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 100 tahun. Ketika berusia 100 tahun. Sayyidatuna Asma', beliau adalah Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni sepupu Nabi sebelah mak. Dan dia kahwin ni dekat-dekat sajalah. Jadi dia kahwin tu dekat-dekat. Jadi dia sepupu Nabi. Abdullah bin Zubair ni, Zubair bin Awam ni dia sepupu Nabi. Zubair bin Awam ni dia adalah, kalau Nabi kata setiap Nabi ada menteri dia. Zubair bin Awam ni menteri lah. Menteri lah, dia terjemah menteri Nabi. Zubair bin Awam ni, begitu orang kanan Nabi lah di dalam memberi. Mungkin ulama, kenapa ulama dia ada satu perkataan bahasa Arab ni, tapi ulama menterjemahkan menteri. So bila menteri ni dia bagi nasihat dari segi political sikit kepada Nabi, strategi dan sebagainya lah. Zubair bin Awam, beliau adalah sepupu Nabi SAW, Zubair bin Awam ni. Jadi Abdullah bin Zubair ni, Zubair bin Awam ni orang, Asma' ni wanita yang begitu cerdik. Sayyidatuna Asma' ialah wanita yang begitu cerdik. Apabila mereka berpindah ke Madinah, Haji Za'ba, lama tak nampak Haji Za'ba. Mungkin ada, tak timbul saja di sini, tak memberi komen. Okey. Sayyidatuna Asma' radhiyallahu anha, dia adalah suatu orang wanita yang begitu cerdik. Masya-Allah, pintar, hebat. Sayyidina Zubair bin Awam ni dia seorang yang agak cemburu. Sebab perkahwinan itu dia memastikan kesetiaan, kan. Perkahwinan itu juga mengajar kita kesabaran. Perkahwinan itu juga mengajar kita kesetiaan. Jadi sebab itu kita nampak mesti ada kecemburuan lah di dalam kesetiaan tadi. Untuk kesetiaan tu mesti satu orang, pasangan tadi mesti mencemburui satu sama lain. Mudah cemburu. Dia bukan cerewet, cemburu. Sebab untuk menghadirkan kesetiaan tadi, kita perlu cemburu. Kenapa orang rumah kita buat begini? Kenapa suami kita buat begini? Sebab isteri dia akan cemburu. Tapi orang lelaki ni dia jenis cool sikit. Begitu. Jadi Sayyidatuna Asma', beliau ialah seorang yang wanita yang pintar lah, bijak. Macam adik dia lah Sayyidatuna Aisyah. Nabi kata wakanati Aisyatu rijlatar ra'yi. Sesungguhnya Aisyah itu akalnya seperti lelaki. Kehebatan Aisyah di dalam memberi satu-satu sudut pandangannya hebat seperti pandangan seorang lelaki. Maknanya nak menunjukkan kemuliaan Aisyah. Wa kanati Aisyatu rijlatar ra'yi. Sayyidatuna Aisyah itu adalah
akalnya seperti lelaki. Pandangan-pandangan, buah-buah fikirannya itu bergenas seperti pandangan seorang lelaki. Okey, balik pada Sayyidatuna Asma. Jadi mereka berpindah ke Mekah. Bila mereka berpindah ke Madinah, mereka ada rumah. Dalam rumah mereka ada kebun. Kebun mereka kan dibuat dengan apa? Dibuat dengan dia ada haid kan, kita katakan kebun tu dipanggil haid dalam bahasa Arab, tembok. Jadi adalah satu orang wanita, ada satu orang Ansar, orang Muhajir, dia berniaga di kebun. Dia berniaga di kebun. Dia sandarkan perniagaan dia tumpang kat kebun tadilah, kat pagar tu, pagar tembok tu dia berniaga. Jadi benda ni di luar pengetahuan Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Asma dia kesian kepada lelaki Muhajir tadi berniaga. Tapi kalau dia beritahu secara terang-terangan untuk meminta keizinan daripada Zubair bin Awam, suami dia, membenarkan bahawa lelaki Muhajir tadi berniaga di situ, maka bila minta direct, Zubair tak akan bagilah. Zubair cemburulah, kenapa minta orang lelaki tu berniaga kat pintu pagar tu. Pagar tu pun mungkin dia tak pintu pagar lah. Maknanya pagar tu dia salah satu pagar kan. Di luar pagar tu duduk berniaga tu pun tak nampak kat dalam, sebab pagar tu dia bukan buat dengan jaring. Pagar tu dia buat tembok. Tembok tu dibuat dengan tanah kan, tanah. Jadi bila duduk luar pagar tak nampak dalam pagar kawasan rumah tadi. Bila tak nampak dalam pagar kawasan rumah, tapi dia tak nampak, dia mungkin sebelah belakang. Jadi Asma faham, Asma perasan lah. Jadi dia nak minta kebenaran suami dia, supaya suami dia benarkan. Kalau minta direct, mungkin suami dia ni kan, saya dah beritahu, suami isteri ni dia perlukan kesetiaan. Atas kesetiaan itu perlu ada kecemburuan. Tapi janganlah melampau sangat cemburu tu, semua kerja tak boleh buat. Begitu. Maknanya dia mesti ada kecemburuan untuk menimbulkan kesetiaan di dalam satu-satu perkahwinan tadi. Okey. Jadi dia pun nak minta macam mana nak luluskan projek ni. Maksudnya macam mana nak luluskan permohonan dia ni. Cara minta kan banyak. Jadi pandai-pandailah macam mana nak memujuk suami untuk meluluskan sesuatu permintaan ibu-ibu atau kakak-kakak dalam majlis kita ni, untuk membenarkan suaminya membenarkan dia untuk luluskan satu-satu permohonan tadi, supaya dapat diluluskan. Jadi dia dipikir macam mana. Suami dia cemburu tu tadilah saya beritahu, atas dasar kesetiaan. Khair, jadi dia pun berkata kat suami dia, Zubair bin Awam. Dia kata, Abang, ya, saya tak senang hatilah ada orang Muhajir tu, dia berniaga berdempelkan dengan pagar rumah kita. Maknanya pagar tu kan luas, kebun kan luas. Dia berdempel, maknanya dia buka kedai dia tu, dia buka perniagaan dia di tembok dekat dengan kebun kita. Rumah lah, dalam tembok tu ada kebun dan rumah. Dia berniaga dekat dengan rumah kita. Macam tu lah. Saya tak senang hati lah bang. Bang, boleh tak? Bang tolong keluarkan dia daripada sini. Saya tak senang hati. Tapi dia tu kesian. Nak minta direct, Zubair tak bagi. So dia kesian kat kawan tu, biarlah niaga okey lah, tak ada apa pun, dia tak kacau kita pun. Tapi dia kesian, tapi dia minta. Cara orang cerdik kan, dia minta pandai. Dia kata, bang, saya tak senang hati lah dengan ada satu orang dia berniaga kat tepi kebun kita tu. Saya tak senang hati lah. Abang boleh tak beritahu dia jangan niaga kat sini. Bila Zubair faham, bila Zubair dengar, Zubair kata apa? Alah, tak apalah, orang miskin. Orang nak berniaga kat kebun kita, apa salahnya? Niaga lah.
Jadi dia telah dapat kebenaran bahawa lelaki tadi boleh berniaga di situ. Dia boleh, lelaki tadi boleh berniaga di situ. Minta tu kena pandai. Ibu-ibu kalau nak minta sesuatu dengan sang suami mesti pandai. Mesti pandai. Politik lah sikit. Sebab suami dia ni setia pada isteri dia, tapi dia agak cemburu lah. Mana boleh orang lelaki lain cemburu, tak ada. Jadi itu nama dia bijaksana dalam memohon perkara. Jadi Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, dan beliau ada anak lah, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni saya dah ceritakan macam mana hebatnya. Bukan helah, kepandaian lah kita panggil dia. Kita panggil dia apa ya? Dalam peperangan dia tak panggil helah. Helah tak boleh. Dia panggil apa dalam satu bahasa, satu kaedah tu saya terlupa pula dah. Tak apa, nanti bila dah datang beritahu. Okey. Helah lah, bukan penipuan. Okey. Jadi di sini ialah, jadi beliau Sayyidina Abdullah bin Zubair ni meninggal bila dia telah berperang lah. Dia telah berperang, dan sebenarnya Abdullah bin Zubair ni dia telah menakluki Mekah. Dia bangkit menentang kerajaan Bani Umayyah. Masa itu dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Dan masa itu dipimpin oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Dan jadi strategi, okeylah, strategi dan sebagainya. Benda simple-simple tu kita kena tahu. Okey. Jadi muslihah, itu perkataan yang saya nak tu. Muslihah sudah keluar. Terima kasih Ustaz Lutfi. Khair. Jadi dia meninggal satu hari lah sebelum. Tapi benda ni kita kisahkan dia. Saya nak ceritakan dia di dalam peperangan nanti lah. Nanti kisah peperangan. Cuma saya nak bagi tahu lagi satu, asal saja Tuan Asma ni, beliau ada satu jubah Tayalisi. Jubah ini jubah Nabi SAW. Jubah ni jubah Tayalisi daripada Yaman yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Dan jubah ni selepas wafatnya Nabi SAW berada di tangan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi setelah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meninggal, dia muda 10 tahun pada Asma, tapi dia meninggal dulu. Sayyidatuna Asma umur dia 100 tahun baru dia meninggal. Jadi dia meninggal selepas 100 tahun, umur dia 100 tahun. Jadi dia ada jubah. Jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah memberikan jubah tadi kepada Sayyidatuna Asma, berada di tangan Sayyidatuna Asma radhiyallahu anha. Dan Asma ni apabila budak-budak Madinah, kanak-kanak demam ke, siapa-siapa demam ke, maka dia akan ambil jubah Tayalisi Nabi tadi, dia akan celup dalam satu bekas, dan dia celup, dia rendam, dia pun angkat, dan air tu dia bagi minum pada siapa yang demam sebagai ubat demam. Panadol tu, air tu bertindak sebagai Panadol. Kenapa? Kerana jubah itu jubah yang dipakai oleh manusia yang terhebat dunia. Oleh manusia, iaitu manusia yang terhebat dalam dunia ini, baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Okey. Umur beliau ialah lebih tua 10 tahun daripada saudara perempuannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat selepas 10 hari anak beliau Zubair bin Awam wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 100 tahun. Khair. Apabila menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan azab. Kadang-kadang kita kan bayan fadail banyak, bayan bagi semangat, timbulkan semangat, ceramah bagi semangat dan sebagainya. Jadi ceramah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang sunnah juga
kita memberitahu azab. Sebab Nabi SAW dihantar sebagai nazir, basyiran wa nazira. Basyir memberi berita gembira, nazir memberi berita ancaman. Tapi ancaman ni jarang sangatlah disampaikan. Kadang-kadang je kalau kita kalau benda tu 10 dalam 7 tu sampaikan basyir, nazir tu sampaikan dalam bentuk 3. Kalau kira nisbah kat 7-3 lah begitu. 5-2, 4-1, 7-3 begitu. Allahu Akbar. Jadi Nabi telah memberi penerangan, iaitu bayan. Nabi beri khutbah bayan, IMZ, bayan berdiri. Nabi berdiri dulu dakwah tabligh semua ceramah berdiri. Sekarang dia duduk atau kursi lah. Dulu guru-guru je mengajar duduk, tapi sekarang duduk atau kursi semua dah bayan. Jadi bayan dengan berdiri. Sesuatu pembentangan sebaiknya dalam keadaan berdiri. Sebab tu bajet negara, bajet tahunan berdiri berapa jam. Menteri Keuangan akan duduk berdiri untuk bajet. Untuk cerita bajet, dia duduk tak semangat. So berdiri, dia nampak hebah, dia nampak semangat. Pembentangan bajet negara pun akan berdiri tanpa duduk berjam-jam lamanya. Okey. Apabila mendengar berita yang disampaikan oleh Nabi, mereka orang Islam mula menangis. Zahirnya dalam 15-20 minit lah Nabi bagi penerangan. Adalah sunnah juga dalam ceramah, iaitu dalam bayan, itu ceramah. Orang tabligh panggil bayan. Dalam penerangan tadi, memberi penerangan tentang perkhabaran akhirat. Boleh kita cerita tentang akhirat juga, boleh kita cerita tentang kubur juga. Bukan cerita tentang kerja saja tak, cerita tentang azab-azabnya. Aku bertanya, jadi bila dah menangis tadi, bila menangis, makin kuat, suara menangis. Jadi tak dengarlah apa yang nak disampaikan oleh Nabi. Maka dia pun tanya orang sebelah dia. Aku menanya seorang lelaki yang dekat, qarib. Dekat di sini ada dua keadaan, dua iktibar dari dua sudut. Satu dari sudut tempat, lelaki tadi dengan dia tak jauh dalam memberi penerangan. Satu lagi dekat tadi dari sudut hubungan kerabat, iaitu mahram lah. Jadi mereka ni tak bercakap dengan ghair mahram, yakni orang-orang mahram, orang-orang mahram, yakni keluarga lah. Jadi bertanya qarib ni, makna yang lebih tepat ialah keluarga. Jadi kan keluarga kadang-kadang kita mahram. Jadi mahram ni dia bukan ghair mahram lah, bukan ajnabi lah. Jadi dia pun bertanyalah kepada mahram yang duduk sebelah dia tadi. Dia kata, apa yang Nabi cakap tu aku tak dengar. Dan satu lagi, bila kita meminta sesuatu, pertolongan, maka ataupun nak meminta pertolongan, maka kita kena mendoakan kepada orang yang kita nak minta tolong tadi, ataupun pada orang yang menolong kita. Dia kata, moga Allah memberkati kamu. Dia kata, Masya Allah, moga Allah memberkati kamu. Jadi kita sepatutnya mendoakan untuk orang yang menjawab soalan kita. Kita patut mendoakan banyak orang yang menyelesaikan masalah kita. Jadi khususnya para ustaz yang banyak mengajar kita, maka kita kena banyaklah berdoa. Jadi sekarang terbalik. Hanya saja terbalik. Tuan-tuan minta doa dengan ustaz. Okeylah, tak jadi masalah lah. Mungkin nak ambil berkat ke. Jadi ustaz-ustaz ni, para ustaz ni, dia banyak selesai masalah kita. Kita tanya masail, kita tanya masalah, dia tolong jawab. Maknanya dia telah menyelesaikan masalah kita. Jadi sepatutnya orang yang menyelesai masalah kita ni, kita lah kena doa kat dia. Jadi tuan-tuan, jangan lupa puan-puan dan tuan-tuan, jangan lupa untuk berdoa pada kami semua asatizah ni, pada kami ustaz-ustaz ni. Masya Allah, mungkin tuan tanya masalah pada kami ustaz-ustaz ni, kami akan bagi tahu. Sepatutnya tuan-tuan kena banyak doa. Tapi sebaliknya, tuan-tuan kata ustaz minta doa ya tak apa, kita doa. Tapi tuan-tuan jangan lupa untuk berdoa kepada para ustaz, para asatizah
Banyak mereka ini membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Tapi kecuali tuan-tuan yang tak nak suka ustaz-ustaz itulah. Kita faham sendiri agama, Quran, hadis ni kita faham sendiri. Jadi kita tak perlu ustaz-ustaz. Tak, kita perlu kepada ustaz-ustaz, kita perlu kepada ulama-ulama, kerana mereka lah banyak menyelesaikan masalah kita. Okey. Penghormatan kepada orang yang menjaga solatnya. Jadi Allah Ta'ala juga memberi penghormatan kepada orang yang menjaga solatnya di dalam kubur. Hadis yang ke-138 bracket 14. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza udkhila al-mayyitu qabra mathalat lahu al-syamsu inda ghurubiha fayajlisu yamsahu 'ainaihi yaqulu da'uni usalli rawahu Ibnu Majah." Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan apabila daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, apabila satu mayat dimasukkan ke dalam kubur, digambarkan kepadanya matahari menjadi seolah-olah hampir tenggelam. Maka dia akan duduk dan menyapu kedua matanya dan sambil itu berkata, "Tinggalkanlah aku untuk aku menunaikan solatku." Tinggalkanlah aku untuk aku menunaikan solatku. Satu mayat dimasukkan, penerangan. Berlaku kepada sebahagian mayat, iaitu mereka satu mayat. Ini benda-benda yang khusus. Nah, alif lam tu, alif lam yang memberi makna khusus. Alif lam ahadu zihni, yang memberi makna khusus. Bukan alif lam istighraqi, bukan alif lam jinsi, tidak. Alif lam takhsis, tidak. Alif lam tu memberi makna zihnu, iaitu orang-orang yang menjaga solat. Beginilah orang yang mengambil berat tentang solatnya. Orang ambil berat tentang solat dia. Allahu Akbar. Matahari terbenam. Apa maksud dia? Yang keadaan apabila mayat itu masuk ke dalam kubur, keadaan yang hampir gelap, macam nak maghrib lah, sebagai simbol baginya bahawa sebagai tanda kehidupan duniamu telah tenggelam, dah habis, seumpama terbenamnya matahari duniamu. Keadaan ini berlaku disebabkan dia seorang yang menjaga solat, maka dia akan berasa seolah-olah waktu asar hampir habis dan sudah nak masuk waktu maghrib. Jadi seolah-olah dia berkata kepada malaikat yang nak tanya dia, "Tinggallah aku dulu, tinggal aku dulu. Soalan kamu, tinggalkanlah dulu soalan kamu." Tak payah tanya lagi. Kerana apa? Waktu ni aku nak solat dulu. Boleh jadi peristiwa ini berlaku selepas soalan daripada malaikat. Boleh juga soalan malaikat dulu, dia kata lepas tu kau tinggal aku nak sembahyang dulu. Ini penghormatan yang Allah bagi. Sebab itu Imam Sabit Bunani, Syekh Sabit Bunani rahmatullah alaih, beliau telah berdoa di dalam solat tahajudnya, "Ya Allah, selama 40 tahun, Ya Allah, berilah keistimewaan kepada hamba-Mu ini untuk bersolat di dalam kuburmu, di dalam kuburnya." Masa hari perkebumian Sayyidina Sabit Bunani rahmatullah alaih, maka anaknya menghadiri. Anak dia tadi, anak perempuan dia tidak menghadirilah. Satu orang yang meriwayatkannya, salah satu batu bata, kepingan bata telah terjatuh daripada kubur itu, dan aku melihat ke dalam liang kubur. Kubur dah tutup dah, kenapa pula lihat dalam liang kubur tu pula? Tuan-tuan tak boleh nak gambarkan kubur macam tu. Macam mana kubur boleh lihat liang, boleh lihat pula tidak, kau tubuh tutup macam tu. Di negara Arab dia begini. Kubur mereka ada satu-satu bahagian kubur mereka. Kawan-kawan yang belajar di Mesir kan, kawan-kawan di belajar di Syria, kubur ni dia macam ni. Dia akan letak mayat dulu di dalam satu kubur ya, yang disimen apa semua, dia tutup saja. Bawah tu dia tutup. Yang ditutup,
dan beberapa bulan mayat tu akan reput. Sebab tu dia akan keluarkan mayat tu macam di Mekah apa semua kan. Dan dia akan letak di bakit tu. Bila dia letak di bakit tu, dia letak satu tempat dulu. Kubur tu akan reput. Lepas tu tulang-tulang tu dia akan pindahkan sebab kawasan tu kecil kan. So dia bila nak mati. Tapi bila dia dah meninggal, bila dah meninggal lepas beberapa bulan mayat tu tak reput, so dia akan pindahkan tempat yang baik. Benda ni telah berlaku kepada Abang Zainal RTM. Siapa orang lama dalam dakwah dia akan kenal lah siapa Abang Zainal RTM. Abang Zainal RTM ni, Masya Allah, dia orang ke depan, seronok khidmat dengan dia. Dia baik dengan pelajar-pelajar. Selalu dia jumpa saya, dia akan sentuh saya punya side baju. Kalau saya pakai baju yang ada side, kalau saya pakai baju cotton ni, dia tak ada side sangat. So dia selalu akan datang pada saya, dia akan sentuh side baju saya, tajam. Oh, dia kata, Ustaz, side baju tajam ah. Dia suka usir saya. Kalau khidmat apa-apa, kalau istimewa, dia sukalah, dia akan datang. Dia kata, Ustaz, pelajar berapa orang Ustaz? Saya kata, banyak bang, pelajar banyak. Semua pelajar saya akan bawa aiskrim masing-masing. Seronokkan pelajar-pelajar semasa dia khidmat. Abang Zainal RTM, kita panggil dia Abang Zainal RTM. Dan beliau meninggal semasa keluar masturat jemaah masturat di Mekah. Beliau meninggal di Mekah. Masya Allah. Selepas tu beliau dikapankanlah dan beliau ditanamlah. Beliau ditanam, tapi Mekah ni dia tak tanam lagi, dia letak dalam satu kawasan tu, kawasan kubur tu lah. Dia letak dalam kawasan kubur tu. Jadi selepas beberapa 4 bulan dia akan tengok lah, dia akan tengok mayat tadi, dia akan tengok tanda. Selepas beberapa bulan tu dia akan keluarkan mayat tadi. So dia tengok, Masya Allah, dia kata syahid. Maksudnya orang mati syahid lah, macam orang mati syahid tak hancur. Mayat Abang Zainal tak hancur. Allahu Akbar. Bahagianya dia, mayat dia tak hancur. So dia dipindahkan dan dikebumikan di tempat yang selamat. Sebab ni dikatanya syuhada ni, orang-orang yang tak hancur ni. Masya Allah, Abang Zainal. Jadi sebab tu saya nak gambarkan pada tuan cerita Sabit Banani tadi. Macam mana pula boleh jatuh bata, boleh tengok dia sembahyang, kubur tu kan dah tutup lah. Kubur kan dah tutup lah dengan tanah. Kawan tu nak berdiri macam mana? Kalau kena keranda pun dia step kat keranda tu nampak macam mana. Dia letak macam itulah kubur dia dulu. Dia letak satu kawasan dulu, dia masuk. Dan satu kawan saya, dia belajar di Syria, Ustaz Ghazali ni dia orang Thailand. Dan dia duduk sekarang buka madrasah kat Thailand lah. Dan dia kata ada satu hafizah daripada Malaysia meninggal. Dan dia ditanam macam tu lah. Bila ditanam macam tu, so mayat dia tak hancur. Bila tu semua orang turun balik. Orang turun dalam kawasan perkuburan tadi nak tengok mayat budak perempuan tadi yang hafizah tadi tak hancur. Abang Zainal ni Ustaz Ghazali cerita. Jadi tuan-tuan boleh gambarkanlah keadaan kubur tadi kan. Jadi bukan macam mana dia boleh sembahyang dalam kubur, tak logik. Kalau Malaysia kubur ni ditutup dan terus selalu macam tu. Jadi kalau kubur negara-negara Arab ada macam-macam keadaan demikian. Jadi ada macam-macam dalam keadaan demikian. Okey, ya Profesor Safwan. Ustaz Ismail punya pakcik lah. Dia Zaini punya, Haji Zaini punya abang lah. Haji Zaini tu dia panggil nama apa, nama glamour dia bukan Haji Zaini. Dalam dakwah saja Haji Zaini. Itu pak mertua Ustaz Ismail. Dan dia pelukis lukisan mahal tu. Lukis abstrak tu, lukis apa tahu, dia panggil lukis apa tahu. Satu-satu lukisan tu 500,000. Khair, tak apa, rezeki dia. Ni nama apa? Dia ada galeri tu, pakcik. Tapi kita orang panggil Zaini aja, Haji Zaini. Tapi dia bukan nama Haji Zaini. Osman Ghani. Dia masyhur dengan nama Osman Ghani. Pelukis abstrak tu. Maknanya pelukis satu lukisan yang mahal tu. Khair, tak apa. Jadi
Maksudnya dia diberi apa dia ni? Dia diberi kemuliaan untuk solat di dalam kuburnya. Dia kata apa? Dia pergi tanya anak perempuan dia, ayah kamu tu, apa amalan ayah kamu sehingga hebat sekali boleh sembahyang kat kubur? Kan masa dia duduk sembahyang, dia tengok kawan tu duduk sembahyang, kawan tu duduk tunjuk, "Shh, diam, aku nak solat dulu." Pergi tanya anak perempuan dia. Dia kata, ayah saya dalam tahajud dia selalu doa, "Ya Allah, berilah kesempatan pada hamba-Mu ini untuk menunaikan solat di dalam kuburnya." Yusuf Ghani di dalam kuburnya. Okey. Jadi kehidupan, bagaimana kehidupan seorang itu di dunia ini, begitulah kematiannya. Hadis yang ke-139. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sentimental sikit tau. Dia bukan, ini sentimental sikit. Okey. Penyampaian dalam bentuk sentimental sikit. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita yasiru ila al-qabri fayajlisu ar-rajulu fi qabrihi ghaira faza'in ولا مشغوب ثم يقال فيما كنت فيقول كنت في الإسلام فيقال ما هذا الرجل فيقول محمد رسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله ويفرح له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرح له الفرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى فيجلس الرجل السوء في قبره فزغا مشغوبا فيقال فيما كنت فيقول لا أدري يقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقول قولا فقلته ويفرح له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا ويقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى رواه ابن ماجه. Hadis yang ke-139 bracket 15, hadis terakhir di dalam kitab, di dalam bab sabitnya azab kubur. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap jenazah akan pergi ke kubur. Maka didudukkan seorang lelaki di dalam kubur tanpa rasa takut dan bimbang. Lalu ditanya, apakah agama kamu kat dunia ni? Dia menjawab, aku beragama Islam. Maka ditanya lelaki itu, dia menjawab, maka ditanya siapakah lelaki itu? Mata qulu fi hadzal rajul. Soalan dia, mata qulu fi hadzal rajul, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Riwayat-riwayat yang berbeza. Siapakah lelaki itu? Dia menjawab, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Dia telah membawa kepada kami bukti-bukti bayinat, bukti-bukti kebenaran daripada Allah dan kami membenarkannya. Maka ditanya, adakah kamu melihat Allah? Dia menjawab, tidak layak bagi seorang pun untuk melihat Allah. Lalu dibuka sebuah lubang menghala ke neraka dan dia melihat sebahagian penduduknya memakan sebahagian yang lain dan diberitahu kepadanya, lihatlah apa yang Allah telah selamatkan kamu daripada tempat itu. Kemudian dibuka satu jendela ke arah syurga, maka dia melihat kepada kecantikannya dan apa yang ada di dalamnya. Lalu diberitahu kepadanya, inilah tempat kamu yang kamu telah hidup dalam keadaan yakin kepada Allah di dunia ini, dan kamu mati dalam keadaan sedemikian juga, dan dalam keadaan yang sedemikianlah kamu akan dibangkitkan insya-Allah nanti. Dan didudukkan seorang lelaki yang jahat dalam kubur mereka, dalam kuburnya dalam keadaan takut
dan bimbang. Lalu ditanya, apakah agamamu di dunia? Dia menjawab, la adri, aku tak tahu apa pun. Mereka ditanya lagi, maka ditanya lagi, apa pendapat kamu tentang lelaki itu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, aku mendengar seorang ramai mengatakan sesuatu, maka aku berkata sedemikian. Lalu dibuka untuknya satu jendela daripada arah syurga, dan dia melihat kecantikannya dan apa yang ada di dalamnya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah apa yang Allah telah palingkannya daripada kamu. Kemudian dibuka untuknya satu lubang daripada arah neraka, dan dia lihat di dalam neraka itu sebahagiannya memakan sebahagian yang lain. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat kamu. Kamu hidup dalam keadaan syak dan kamu mati dalam keadaan itu, dan dalam keadaan itu juga kamu akan dibangkitkan nanti, insya-Allah taala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Apabila penerangan, sedikit sahaja sebab penerangan sebelum ni telah diterangkan. So, walaupun hadis panjang, penerangannya hanya sedikit sahaja. Apabila jenazah orang Islam dimasukkan ke dalam kubur, maka dia pun duduk dalam kubur tanpa rasa takut dan gabra. Fazian, rasa gabra. Tak ada gabra langsung. Dia akan berada dalam keadaan tenang. Mayat tadi akan dalam keadaan tenang, selesa, Masya Allah. Kalau ulama-ulama tu diberitakan Sibawih ni adalah guru Nahu, ulama Nahu, guru kepada Imam Sibawih, guru kepada Imam Akhfash. Imam Akhfash ni anak murid kepada Imam Sibawih. Imam Akhfash ni kalau dia belajar Nahu, dia akan rakan takrar dia, rakan perbincangan dia tak ada orang. Dia berbincang dengan kambing. Selepas dia belajar dengan tuan guru dia, maka dia pun cakap depan kambing tadi. Dia beritahu kambing, gini kita belajar gini, nahu ni gini, marfu' gini, marfu' ada 8, mansub ada 12, majrurat ada 2. Dia cerita, marfu' ada 8 lah. Marfu'at ada 8 mansubat ada 12 2 marjururat dia kata tu marfu', mansubat, majrurat. So dia takrar lah, dia ulangkan pelajaran dia depan kambing. Oleh kerana dia suka takrar, dia suka ulang, maka Nabi ulama kata apa dia? Iza karrara takrar. Kaf kecil, iza karrara, bila satu orang tu dia suka takrar, dia ulang pelajaran dia, karrara, maka dia akan jadi kekal, dia akan jadi mantap. Dia mantap lah. Iza karrara karrara, mula dengan kaf atau dengan qaf. Iza karrara karrara, dia ulang qarar, maknanya dia dah jadi mantap dah. So dia ulang pada kambing dia. Maka Imam Akhfash menjadi Imam Nahu. Imam Akhfash, Syekh Akhfash, Imam Akhfash telah menjadi Imam Nahu kerana takrar dia tadi, kerana ulangan dia tadi. Tapi kambing tetap kambing lah. Kambing tu tak boleh jadi alim. Mana kambing boleh jadi alim? Jadi dia pun pegang janggut kambing. Pegang janggut. Kambing, dengar ni, aku nak cakap kat kau. Dia pegang janggut, dia pegang telinga kambing. Pegang telinga kambing, dia pun cakap. Lepas tu dia lepas kambing tu kan, lepas telinga mengiling lah. Dia kata kambing ni tak faham lah. Dia pun ulang lagi. Dia pegang telinga. Lepas tu dia lepas kambing tu. Kambing tu kena pegang telinga, mengiling lah. Sebab mengiling tu tak faham. Tapi mengiling tu tak faham. Tapi orang India kiling tu faham. Dia iling tu dia faham. Pelik India kan. India Pakistan. Kau faham ke ni? Faham dah tu, dia iling. So kambing tetap kambing, tapi Akhfash menjadi Imam Nahu. Imam Nahu. Imam Akhfash menjadi Imam Nahu. Kambing tetap kambing lah. Tapi Imam Akhfash dia nak murid kepada Sibawih. Sibawih ni, Sib tu dalam perkataan bahasa Farsi, Sib tu memberi makna apple.
Muka dia macam apple. Tak handsome-nya. Muka tu macam apple, tak handsome. Sibawih, gelaran dia Sibawih. Imam Sibawih rahmatullah alaih, dia adalah guru kepada Imam Akhfash rahmatullah alaih. Sibawih ni dia hebat tau. Maka bila masuk dalam kubur, cerita ulama-ulama kata, bila masuk dalam kubur, malaikat tanya, "Marabbuk? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Ma, dia kata ma tu ma apa? Ma istifham ke? Ma mausulah atau ma mausufah atau ma nafiyah? Oh, kan ma kan banyak. Ma mausulah, ma mausufah, ma nafiyah, ma kafah, ma istifhamiyah. Ma saja ada 5 orang. Ada 5 ma dalam Arab ni. So dia tanya malaikat, ma tu apa? Engkau duk tanya orang, ma tu kau tahu tak ma tu apa? Man rabbuk, man tu apa? Man mausul ke, man silah ke? Man rabbuk, man rabbuk. Man mausulah ke, man mausufah ke, man istifhamiyah ke, ma taqulu, ma man sama je lah. Ma tu man dan man. Soalan tu dia tanya, ma tu apa? Man tu apa? Malaikat kata, hebat orang ni, gedebel dia tanya kita. Kita tanya dia, dia tanya kita pula. Oh, Iraq, dia tanya Iraq. Pening. Malaikat kata, nak bagi tahu hebatnya orang tadi, ilmu dia tadi. Masya Allah. Jadi, adakah kamu boleh melihat Allah? Kamu boleh lihat Allah. Dikatakan kepada Nabi Musa, lantarani Musa, kau tak boleh lihat aku, dan kamu sekali-kali tidak boleh melihat aku. 3 soalan akan ditanya dalam kubur. Kebiasaannya, marrabbuk, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, ma dinuk, ma ikhwanuk. Itu ada lagi lah, ma ikhwanuk dan sebagainya. Dalam neraka ada penghuninya yang memakan satu sama lain. Perkataan insya-Allah di sini ialah tahsinul kalam, untuk memperelokkan percakapan untuk mendapat keberkatan. Maka makan satu sama lain maksudnya bahan kepanasan neraka. Ini kita akan belajar neraka di dalam kitab tahar, dalam kitab solat, nanti kita akan belajar neraka. Neraka ni dia akan bernafas 2 kali setahun. Neraka boleh nafas Sekolah hadis Nabi SAW, Nabi beritahu, dah, tu dalam kitab solat. Nanti habis ni kita nak masuk kitab solat kitab solat. So habis bab ni saya akan masuk terus kitab solat. Yang ada sikit lagi dah. Bab berpegang teguh ni pun ada banyak, ada juga dalam berapa tahu. Ulang-ulang tu tuan-tuan lah, saya ulang sekali sudahlah, saya ulang banyak kali. Tuan-tuan, pengajian Maulana kena belajar berulang-ulang. Saya mengajar tuan-tuan sekali je, tuan-tuan lah kena ulang banyak kalinya. Kalau saya ulang-ulang kat sini, tuan-tuan tak habis lah kitab ni. Okey. Okey saja je. Okey. Jadi tahsinul kalam. Jadi memakan satu sama lain. Neraka tu dia panas tau. So Allah Ta'ala benarkan dia bernafas 2 kali setahun. Satu nafas sejuk, satu nafas panas. Sebab tu kadang-kadang kita tiupkan. Kalau air panas kita tiup untuk sejukkan air tu. Tapi kalau badan kita kalau air tu panas kita tiup untuk sejukkan. Untuk sejukkan badan kita. Panas tu, untuk sejukkan badan, untuk sejukkan. Kalau panas untuk sejukkan, sejuk untuk panaskan. Panas tu kena panaskan, sejukkan badan kita. Dia pandai hembusan. Okey. Jadi dikatakan kepada Nabi Musa, lantarani Musa, kau tak boleh tengok aku. Dah kita jelaskan dah kenapa kita tidak boleh melihat Allah SWT. Jadi jika kamu lihat pada satu tempat yang mana kamu dapat melihat pada Bukit Tursina yang dipancarkan nur ilahi tadi, tajalli Allah Ta'ala, maka jika dia kekal di situ, maka kamu akan dapat melihatku. Tapi tak boleh lihat, Allah itu nurun ala nur. Kamu sekali-kali tidak akan dapat melihatnya. Neraka.
Jadi perkataan insya-Allah di sini bukan insya-Allah. Tak, insya-Allah tu maknanya memberi makna keberkatan nama Allah. Dibuka pintu syurga dan ini akan bertambah lagi kedukaan orang tersebut. Kalau orang tadi, orang syurga dia tunjuk neraka dulu supaya tension. Bila buka syurga seronok gembira setelah mendapat kesenangan daripada kesusahan. Tapi orang neraka pula ditunjuk syurga seronok. Dia kata itu bukan tempat kau. Tempat kau dalam api nanti. Begitu. Wallahualam. Kita pergi kepada bab yang seterusnya, bab kelima di dalam Kitabul Iman, iaitu Babul I'tisam bil Kitab was Sunnah. Bab berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini salah orang faham ni. Orang salah faham. Nak faham Quran. Kita nak Quran hadis je. Kita tak nak ulama. Kena ada ulama. Nak faham Quran hadis ni, kau tak faham sendiri. Nahu pun kau tak pas. Macam mana kau nak faham benda-benda yang Allah Ta'ala bagi tahu? Kita nak faham Quran hadis ni, belajar 8 tahun ilmu funun, ilmu alat tu. Nahu, sarah, balaghah, ma'ani, badai, mantik, semua macam-macam ilmu kita belajar. 15 ilmu tu kita belajar. Nak faham Quran hadis. Takkanlah tuan-tuan nak faham Quran hadis tanpa ulama'. Ni mari ustaz-ustaz muda-muda ni mari mana pula tak tahulah. Faham ni. Kena faham ni dengan pemahaman ulama-ulama. Kita kena faham. Kita tak boleh faham sendiri. Betul kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada di dalam Al-Quran Sunnah itu ada lagi kan ijma' dan qiyas. Itu kita panggil dia syariat. Okey. Pada kurun pertama dan kurun kedua, 100 tahun pertama daripada 1 Hijrah kepada 100 Hijrah, kita panggil dia kurun pertama. Daripada 101 Hijrah hingga ke 200 Hijrah, kurun kedua. Maknanya dalam 200 tahun. 100 tahun pertama, 100 tahun kedua. Tiada keperluan menceritakan bab ini sebab tak ada keperluan lagi. Masa tu zaman mujtahid kan. Zaman setiap orang hebat, setiap orang dengan ilmu masing-masing. Setiap orang adalah kebanyakannya mujtahid. Mujtahid ni ramai zaman dulu. Zaman tahun kedua tu, ulama-ulama mujtahid datang selepas sahabat tu. Tahun kedua, tahun kurun kedua tadi. Jadi ramai orang. Jadi orang-orang yang cerdik pandai, cendekiawan semua masa tu. Jadi masa tu oleh kerana hidup dengan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tadi kerana ilmiah mereka, maka musannif kan dah kurun ke-8 ni. Musannif ialah ulama kurun ke-8. Jadi masa tu tergugat dah orang dengan sunnah-sunnah ni. Orang tergugat dah dengan Al-Quran ini. Maka musannif pengarang telah membawa bab ini. Pada zaman Sayyidina Ali pun dah wujudnya firqah-firqah yang batil, firqah-firqah yang serong, dimulai dengan mazhab Khawarij yang mana telah keluar daripada mentaati Sayyidina Ali, dan mazhab Qadariyah. Qadariyah ni yang mana tidak mempercayai takdir. Ada orang tak percaya takdir dah. Qadariyah dia kata takdir, segala perbuatan kita tidak termasuk di dalam takdir Allah Ta'ala. Ini ada golongan-golongan ni dah datang. Jadi sebab itu ulama telah menyusun-nyusunkan hadis yang sesuai dan diletakkan topik dan dalam satu-satu topik untuk menjelaskan suasana pada ketika itu. Begitu. Jadi musannif. Jadi mereka ini telah melakukan ihdas fiddin. Hadasa. Ihdas fiddin. Pembaharuan pada agama. Ihdas fiddin. Pembaharuan. Dia ada ihdas liddin. Pembaharuan. Maknanya pemaslahatan di dalam agama. Ihdas fiddin. Ihdas liddin. Dia ada dua. Ihdas fiddin. Ihdas liddin. Hak tak bolehnya ihdas fiddin. Pembaharuan pada agama. Ihdas liddin. Pemaslahatan di dalam agama. Dia lain. Dia bahasa Arab dia lain. Ihdas liddin. Ihdas fiddin. Hak tak boleh ni ihdas fiddin. Ihdas fiddin, iaitu pembaharuan pada agama. Oleh itu mereka melakukan pembaharuan, iaitu bid'ah
pada agama. Bab ini dibawa untuk memelihara umat daripada terjebak di dalam perkara-perkara tersebut. Ulama telah membuat satu bab yang menerangkan kepentingan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ni bab ni kita penting nak pegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah supaya umat terselamat daripada fitnah. Jadi ulama lah yang akan menyelamatkan umat itu daripada fitnah. Okey, tak apa. Tak apa. Boleh pergi dulu siapa yang begitu. Jadi dalam bab yang terbaik menerangkan kitab inilah yang ditulis oleh Imam Bukhari. Lepas tu Sahibul Masabih banyak beriktimat, banyak bergantung kepada penulisan Imam Bukhari di dalam terjematul babnya, sebagaimana yang telah beliau bawa dalam hadis innamal a'malu binniyat. Imam Bukhari bawa hadis pertama, maka pengarang musannif, pengarang Masabih membawa hadis ini, dan begitu juga dibawa oleh pengarang kedua, begitu. Jadi meletakkan bab pada permulaan kitab kerana bab ini berkaitan dengan keimanan dan menyentuh isu-isu yang berat. Jadi bab berpegang teguh, cuma innamal a'malu, Imam Bukhari letakkan dia di bab berpegang teguh kepada kitab dan sunnah ni. Imam Bukhari dia letak depan, dia letak dalam bab iman. Tapi Imam Bukhari dia letak bab ni di akhir kitab dia. So dia sebenarnya satu-satu penulisan tu dia ada satu maksud yang nak disampaikan. Jadi hadis-hadis ni kadang bab-bab ni diletak awal, kadang-kadang bab-bab ni diletak belakang, mengikut kesesuaian pada zaman itu dan mengikut apa yang nak dijelaskan oleh pengarang pada zaman itu, apa penyakit umat pada zaman itu, dan macam mana nak menyelesaikan, macam mana nak memberi ubat kepada penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat dan umat pada masa itu. Maka kitab-kitab itu ditulis atas maksud yang berbeza. Hadis yang sama, tapi pemahaman hadis tadi disusun oleh ulama dan nak menjelaskan situasi-situasi semasa yang berlaku kepada masyarakat yang penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat pada zaman itu dan pada ketika itu. Sebab itu kalau kita nak memahami sesuatu kitab, sebab tu saya kata bila kita nak condemn satu-satu kitab, kita kata, oh siapa ni, kata Ammar tak tahu apa ni hadis tak? Orang tak kenal siapa Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Siapa Maulana Zakaria rahmatullah alaih, penulis syarah Bukhari, 50 tahun ngajar hadis Bukhari. Takkan dia tak tahu pun dia nak masuk hadis dhaif tu, hadis maudhu' lagi. So kadang-kadang orang tak kenal biodata, biografi pengarang. So orang macam-macam mentohmah dan mengatakan ulama-ulama. Sebab itu kita berlapang dada dan kita tidak, kalau kita tidak mencemuh, kalau kita mencemuh pun kita tidak mencemuh melebihi had. Sebab kita tak tahu keadaan orang masa tu. Sebab tu kita buat kerja dengan ausat, bersederhana. Kita menentang pun, kalau kita tak suka pun jangan terlampau, jangan hulu. Kalau seronok pun gila sangat ke, jangan hulu, jangan terlampau gila sangat. So dia tengah-tengah. Khairul umur, sebaik-baik pekerjaan itu ausat, berada di tengah-tengah. Jadi ulama telah jelaskan perkara ini. Kan? Perbezaan tadi. Jadi perkataan babul i'tisam. I'tisam ni ambil daripada perkataan apa dia? I'tasamu. Dalam ayat Quran kata i'tasamu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hablullah, berpegang kamu kepada tali Allah. Hablullah itu tali Allah, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Hablullah tu Quran sajalah. Tak nak faham Quran, kita dah kata kita perlu kepada hadis Nabi. Oleh kerana itu, Imam Bukhari telah menamakan bab ini berpegang kepada teguh kepada kitab dan Al-Quran.
Dia hablullah saja. Ambil perkataan i'tisam tu untuk hablullah. Tali Allah. Tali Allah tu apa? Quran dan hadis. Okey. Sunnah. Okey. Sunnah dari segi bahasa. Apa makna dari segi bahasa? Perkataan sunnah dari segi bahasa tak apa maksud dia? Dari segi bahasa dia memberi makna at-tariqatu al-maslukah. At-tariqatu al-maslukah. Apa terjemahnya? Jalan yang perlu diikuti secara ittiba'. Jalan yang kita kena ikut sebiji-sebiji. Ittiba'. Jalan yang perlu diikuti secara ittiba'. Maka kita tengok pula al-tariqatu al-maslukah. At-tariqah al-maslukah. At-tariq kalau kita dari segi Arabnya ialah mausuf, dan al-maslukah tu sifat. Mausuf sifat. Tariqah yang dia nak tariqah macam mana? Yang maslukah. Tariqah yang mana jalan. Tariqah tu jalan lah. Jalan yang mana perlu diikuti secara ittiba'. Bahasa Arab dia memang ajib lah. Bahasa Arab ni dia tak boleh tengok makna saja. Dia tak boleh tengok lafaz saja. Jadi perkataan maslukah, asal dia perbuatan dia salaka. Salaka ni memberi makna salaka. Dalam kamus apabila fi'il ni salaka ni satu fi'il madhi, dan maf'ul bihinya kalau dia ada maf'ulnya perkataan tariq, salaka tariq. Tapi kalau dia jadi mausuf sifat at-tariqul al-maslukah, dia salaka tariqah. Kalau kita tengok dalam kamus tu, kita cari salaka yasluku, fi'il madhi, salaka yasluku salkan, salaka yasluku salukan, apa boleh juga salaka yasluku salkan, salaka yasluku salukan. So dia akan memberi makna selalu. Subjek dia, predikat dia akan datang lah. Di sini. Jadi saya nak terang ni ittiba' tu benda tu. Jadi bila kita kata fi'il salaka dan maf'ul bihinya tariq ialah tariq, maka ia memberi makna ittiba'. Makna ittiba' ialah apabila seorang itu melangkah. Bila orang pertama dia melangkah. Matbu' ni orang mula-mula. Tabi' tu orang yang mengikuti. So matbu' kan, matbu' ni bila dia berjalan, Nabi SAW sebagai matbu' kita lah, idola kita lah, matbu' kita dan idola kita. Dan apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi cakap, dari sudut mana? Dari sudut perwatakan, daripada sudut sifat, dan dari sudut pemikiran. Dari sudut sifatnya, dari sudut zahirnya, kita panggil dia dari sudut zahirnya, dari sudut dipanggil surahnya, as-surah, daripada sudut zahirnya, daripada kepala kita sampai ke kaki kita. Macam mana kita nak warnakan dia, bagaimana wajah Nabi SAW, bagaimana yang digambarkan oleh Nabi, kena digambarkan oleh Nabi. Jadi di situ makna tiba ialah apabila seorang tu melangkah, matbu' tadi lah, orang yang nak diikuti tadi, dia melangkah, maka dia akan bila melangkah di tempat yang lembut, di tempat kawasan yang lembut, bila dipijaknya, maka dia akan meninggalkan kesan daripada tapak kaki tadi. Satu langkah tadi, meninggalkan jejak. Jejak ini akan dikelihatan jelas apabila langkah dibuat di atas tanah yang lembut. Jelas. Amalan agama ni jelas. Adin, agama ni jelas. Dan orang kedua, tabi', orang yang nak ikut tu, orang pertama, matbu' tadi, mesti meletakkan kakinya di atas jejak orang yang pertama. So, orang pertama, dia meninggalkan jejak-jejak langkah. Itu dia panggil jejak langkah tu. Jejak para rasul. Jejak langkah rasul. Jejak rasul. So, Nabi-Nabi dan Rasul meninggalkan jejak langkah.
jejak langkah. Dia ada satu langkah-langkah dia, jejak-jejak langkah dia. So, jadi maka orang kedua mesti meletakkan kakinya di atas jejak orang yang pertama, jejak langkah pertama. Maka perbuatan meletakkan jejak-jejak mereka, jejak-jejak langkah yang dilangkahi oleh matbu' tadi, orang yang pertama tadi, setelah diikuti orang kedua, langkah dia tu satu je. Langkah dia tu satu saja, iaitu kita panggil dia ittiba', melangkahi di atas langkah yang telah ditinggalkan. Itu kita panggil dia ittiba', ikut bulak-bulak lah. Itu dari segi bahasanya. Sunnah itu maksudnya. Jadi di situ ialah ittiba' tu, dulu saya dah terangkan dulu sikit. Ittiba' tadi daripada surahnya, iaitu daripada gambaran luaran Nabi, senyum Nabi, mana tawa Nabi, mana macam mana serban Nabi, macam mana reda Nabi, macam mana jubah Nabi, luaran Nabi dipanggil surah. Begitu. Dan seterusnya ialah sirah. Sirah tu akhlak Nabi, akhlak Nabi. Dan sarirah itu risau dan fikir Nabi. Risau dan fikir Nabi. Itu dia panggil jejak langkah Nabi. Okey. Sunnah itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, apa itu istilah? Sunnah dari sudut istilah. Okey. Sunnah dari istilah ialah perkataan Nabi. Sunnah ni apa yang kita maksud? Perkataan Nabi lah, perbuatan Nabi lah, dan takrir Nabi. Perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Perkataan kita panggil dia qaulun Nabi, perbuatan kita panggil dia fi'lun Nabi, takrir. Satu lagi, takrir. Takrir ni ialah perbuatan atau percakapan yang dilakukan oleh sahabat di depan Nabi, atau sewaktu kewujudan Nabi, ataupun benda tu tak ada depan Nabi, tetapi berita itu telah disampaikan pada Nabi bahawa si fulan telah bercakap, si fulan telah membuat sesuatu. Dan dia kata hadratun Nabi, bihadratin Nabi, di hadapan Nabi. Itu takrir. Tuan-tuan buka muka surat ni. Dalam takrir Nabi, saya ada cerita sedikit. Muka surat 1. Muka surat 1. Penerangan tentang takrir. Makna takrir Nabi ialah seorang melakukan perbuatan atau menyebut suatu perkataan di hadapan Nabi sendiri, sedangkan baginda tidak mengingkarinya dan tidak menegahnya. Bahkan Nabi berdiam diri dan mengukuhkannya. Nabi berdiam diri, wa qarrara, Nabi mengukuhkannya. Apa maksud mengukuhkannya? Nabi bersetujulah, Nabi akui, mengakui, mengukuhkannya. Jadi sepatutnya bracket mengakui. Sebab saya sebenarnya tak nak guna perkataan mengakui. Saya nak gunakan perkataan mengukuhkan. Bila saya buat perkataan mengukuh, sampai saya membracket perkataan mengakui. So dia qarar ni, takrir, wa qarrara. So nak terjemah qarrara tu. Jadi dia ada dua, mengakui dan mengukuhkan. Wa qarrara tu saya terjemah mengukuhkan. Tapi bila terjemah mengukuhkan, saya bagi kitab ni pada satu orang alim, pasal Maulana apa tahu di Gombak tu. Dia Hanafi, tapi dia orang Pakistan. Maulana apa dah dekat Gombak tu, yang tu Maulana apa tahu, dia mengajar masjid-masjid tu. Saya bagi kat dia. First time dia pegang kitab ini, pap dia tengok atas makna qarrara tadi. Dia buka, saya bagi hadiah kat dia kitab ni, dia pun buka selalu. Bila dia buka, kita sebab tu kan kadang kita tak perasan. Sebab tu kita memerlukan orang melihat apa yang kita tulis supaya kesesuaian dalam bentuk penulisan tadi. Pap dia buka muka surat pertama tadi, dia pun tengok. Dia pun baca takrir. Dia baca takrir, saya tulis mengukuhkan.
saya tulis mengukuhkan. So dia panggil saya, kata Ustaz, mengukuhkan tu salah terjemah dia. Saya faham dah, saya sebenarnya nak pilih mengukuhkan atau mengakui. Akui itu sebab benda tu dah kukuh. Saya mengambil jalan kukuh dulu, baru akui. Sebab bila akui, benda tu dah kukuh. Kalau benda tu tak kukuh, macam mana nak akur? Macam mana nak mengakui benda tu? Benda tu tak kukuh. Saya terjemah qarrara tu kukuh. Dan bila tak kukuh, dia mengakui. Dia tak terjemah kukuh di situ. Dia kata mengakui. So saya masih tinggal dalam perkataan mengukuhkan. Patutnya saya dah bracketkan iaitu dalam makna mengakui. Dalam makna mengakui. Oh, ulama ni dia tengok pun dia dah faham dah. Sebab tu saya suka bagi kitab ni pada ustaz-ustaz, so supaya saya dapat komentar yang bagus. Saya dapat belajar banyak. Alhamdulillah. Saya kata terima kasih Tuan Guru. Terima kasih Maulana kerana memberi Maulana Nur Muhammad. Saya terlupa bila Maulana Nur Muhammad. Okey. Saya jumpa Maulana Nur Muhammad, saya bagi selalu. Saya suruh kata, ada apa yang tak kena, beritahu. Dalam penulisan dan dalam penterjemahan lah, dalam penguasaan tadi. So, bagus. Alhamdulillah. Banyak kita kena belajar lagi. Jadi, mengukuhkan. Ini perkataan, iaitu perkataan Nabi dan perbuatan Nabi yang telah sabit dan diperkukuhkan oleh Nabi. Diperkukuhkan, maknanya disetujuilah. Senang bahasa dia, disetujuilah. Begitu. Maknanya disetujui. Okey. Jadi kita di situlah dulu. Tuan-tuan dah pukul 8 dah. Tuan-tuan pun nanti dia perbeza. Benda ni penting semua dah nak keluar dah. Pukul 8 dah tu pun saya boleh tengok jam dah pukul 8. InsyaAllah kita sambung esok pagi insyaAllah kita sambung tentang perbahasan ni balik. Semua saya nak masuk sedikit saja, saya nak briefing je ni. So nanti esok kita terangkan balik insyaAllah. Kita jumpa esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.